Alright, selamat pagi semua. Seperti video yang kita dah tengok hari ini, kita nampak bahawa sebenarnya banyak aktiviti yang telah dijalankan dan ia menyebabkan karbon dioksida dibebaskan. Kita tahu bahawa karbon dioksida dia adalah sejenis gas rumah hijau yang akan menyebabkan kesan rumah hijau. Seperti kita nampak, kalau kita guna kenderaan akan membebaskan asap. Okay, so apa yang kaki-kaki ni buat adalah sebenarnya dia cuba padam. Kalau kita menggunakan tindakan kita atau kita gunakan action kita untuk mengamalkan teknologi hijau, maka kita dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau ke persekitaran. Selain itu kita nampak kalau kita guna aircon, guna TV, guna semua jenis alat dan pembebasan tenaga ini yang akan menyebabkan banyak gas karbon dioksida akan dibebaskan. Oleh itu, hari ini kita akan buat summary pada topik tersebut bahawa sebenarnya kalau kita mengamalkan teknologi hijau dalam kehidupan kita, maka kita dapat menyelesaikan banyak isu sosial saintifik seperti pemanasan global, hujan asid, paras air semakin meningkat, dan lagi banjir lumpur dan sebagainya. Oleh itu, kita nampak bahawa penting sangat untuk teknologi hijau. Okay, so ini adalah satu video. Dan hari ini kita akan tengok dua latihan. Dua latihan yang berkaitan dengan 4.5 dan 4.6 yang telah kita bincang pada hari semalam. Alright. Kita cuba tengok latihan 4.5 iaitu sektor pengangkutan. Latihan ini telah saya upload dalam Google Classroom, jadi anda boleh print ataupun anda salin saja soalan dalam buku latihan. Pastikan anda buat semasa PKP masih dijalankan. Alright, kita tengok kepada soalan pertama. Apakah 3 isu sosial saintifik dalam sektor pengangkutan? Seperti yang kita tahu bahawa, kalau pengangkutan semakin banyak, apa maksudnya? Maksudnya banyak asap akan dibebaskan. Kita nampak banyak kenderaan akan berjalan di jalan raya. Dan kita dah nampak banyak gas rumah hijau akan dibebaskan. Oleh itu, pertama, dia akan menyebabkan kesan rumah hijau. Okey, pertama akan berlaku kesan rumah hijau. Dan kedua, kalau kita asyik guna sahaja kenderaan, kita perlu isi minyak kan? Mana minyak dapat? Minyak dapat daripada petroleum. Oleh itu kita akan guna banyak petroleum. Okey, dan satu hari nanti petroleum mungkin akan habis digunakan. Dan akhir sekali, apakah isu dia adalah kita tahu gas-gas yang dibebaskan oleh kenderaan ini dia kadang-kadang berbahaya. Dan pembebasan gas berbahaya dia akan cuba larut dalam air hujan.
Dan bila air hujan dia mengandungi bahan-bahan kimia, contohnya asap. Apa yang berlaku adalah hujan ini akan menjadi hujan asid dan dia akan menyebabkan bangunan kita atau barang-barang kita terhakis. Terhakis, maksudnya dia akan rosak dari permukaan. So ini adalah 3 isu sosiosaintifik. Dan kedua, berikan 2 kesan jika penggunaan bahan api fosil tidak dikawal. Kalau kita asyik guna bahan api fosil, kita tak kontrol pun. Kalau contohnya you ada Maggi goreng kan. Kalau you asyik makan je, sepatutnya kalau satu hari makan 1, tapi satu hari you makan 10. So bila dah belum habis MCO, kamu dah tak ada stok, kamu dah habis. So macam mana? Kamu kena cari makanan lain. Kan? Sama juga kalau kita asyik guna je tanpa mengawal bilangan dia ataupun penggunaan dia, kita akan menyebabkan satu hari nanti dia akan habis. Dan juga kalau kita asyik guna, dia akan bebaskan lagi banyak gas rumah hijau. Oleh itu dia akan berlaku kesan rumah hijau. Pertama, kesan rumah hijau. Dan dia akan menyebabkan pemanasan global. Dan kedua, dia akan berlaku sumber yang tidak boleh baharu akan habis digunakan. Satu hari nanti petroleum semua ni akan habis. Dia habis digunakan. Ini adalah 2 kesan. Sebenarnya ada banyak lagi kan. Contohnya kita nampak pemanasan global, suhu semakin meningkat dan sebagainya. Kitaran gas diganggu. Anda hanya tulis 2 sahaja. Dan ketiga, nyatakan 2 aplikasi teknologi hijau dalam sektor pengangkutan. So ada berapa? Sebenarnya ada 3. Tetapi dekat soalan dia minta 2 sahaja. Tak apa, anda tulis sahaja 3. Pertama adalah kenderaan hijau ataupun kita panggil pengangkutan hijau. Apa maksud pengangkutan hijau? Nanti kita akan tengok apakah maksud pengangkutan hijau. Dan kedua, kita cuba guna bahan api bio. Kita guna bahan api bio kerana bahan api bio ni dia lebih bersih. Dia lebih mesra alam. Dia tak akan menyebabkan pencemaran. Dan ketiga, kita boleh menggunakan kenderaan gas asli. Contoh kita guna liquefied natural gas ataupun compressed natural gas supaya dia boleh gantikan petroleum. Boleh ganti petroleum. Dia lebih mesra alam. 3 aplikasi ini. Seterusnya, kalau kita cuba tengok hierarki ini adalah hierarki pengangkutan hijau. Dan soalan A, apa yang dikatakan sebagai pengangkutan hijau? Apa maksud pengangkutan hijau? Kalau kita tengok perkataan hijau, hijau maksudnya apa? Dia maksudnya mesra alam kan? Mesra alam. Oleh itu, kita cuba menggunakan cara supaya dia dapat mengurangkan masalah. Mengurangkan masalah persekitaran, masalah alam sekitar. So, kalau untuk pengangkutan, apakah masalah dia? Dia tahu, masalah dia adalah kita nak cuba kurangkan kesan rumah hijau. Oleh itu, kita nak cuba kurangkan gas rumah hijau. Contoh gas rumah hijau apa? Contohnya, karbon dioksida. Jadi, kita cuba guna cara pengangkutan hijau supaya dapat kurangkan gas rumah hijau ataupun tak bebaskan langsung. Kalau boleh, jangan ada gas rumah hijau seperti karbon dioksida. Itu adalah pengangkutan hijau. Right, jawapan dia, mari kita tengok. Dia adalah sebarang bentuk pengangkutan mesra alam, keyword dia mesra alam, yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum. Maksudnya hanya sedikit saja. Sedikit saja. Mungkin kita terpaksa naik kereta, naik kenderaan, tetapi kita cuba kontrol supaya jangan banyak sangat. Mungkin 3-4 orang boleh tumpang satu kereta. Atau 10 orang boleh tumpang satu van. Ataupun 40 orang tumpang satu bas. Dia akan membebaskan gas rumah hijau pada kadar yang amat minimum. Ataupun tidak membebaskan gas rumah hijau langsung. Contohnya kalau saya nak keluar daripada sekolah, saya nak pergi ke depan, ke Dewan Desa Jaya. Kalau boleh, saya jalan kaki saja. Ataupun saya naik basikal. Dua-dua cara ini dia tak akan membebaskan sebarang asap. So ini adalah pengangkutan hijau. Dan kedua,
Pengangkutan ini adalah untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Nyatakan satu contoh gas rumah hijau. Okay, contohnya kita mesti tahu dia adalah karbon dioksida. Selain daripada karbon dioksida, karbon monoksida pun adalah salah satu contoh gas rumah hijau. Tapi biasanya kita akan selalu jawab karbon dioksida. Okay, karbon dioksida. Dan soalan C, lengkapkan rajah tersebut. Kita cuba lengkapkan hierarki ini. Okay. Yang paling bawah adalah pejalan kaki. Okay. Yang paling banyak. Okay. Kenapa pejalan kaki semakin banyak? Okay. Semakin banyak bila kita tengok daripada atas ke bawah. Pejalan kaki ini adalah antara yang paling banyak. Kenapa? Okay. Nanti kita akan tengok soalan dia. Selepas pejalan kaki, apa yang seterusnya? Okay. Yang kedua adalah basikal. Okay. Berbasikal. Okay. So jawapan kedua adalah berbasikal. Okey, atau kita tuliskan basikal. Okey, basikal. Dan ketiga, selepas kita guna basikal, okey, yang ketiga adalah kenderaan awam. Okey, kenderaan awam. Okey, contohnya kita ada bas. Okey, kita ada bas, kita ada kereta api dan sebagainya kan. Okey, semuanya adalah kenderaan awam. Okey. Selepas kenderaan awam dan kita ada kenderaan perkhidmatan. Okey, kenderaan perkhidmatan dia adalah servis vehicle. Contohnya van dan sebagainya kan. Okey. Selepas itu kita ada taksi. Okey, kita ada taksi. Okey, perkhidmatan taksi. Okey, perkhidmatan taksi dan seterusnya kalau boleh kita cuba tumpang. Okey. Beberapa orang tumpang. Okey. Tumpang satu kereta. Okey, beberapa orang tumpang satu kereta. Okey, mungkin tak cukup kan. Okey. Dan akhir sekali adalah kalau kita cuba ambil kereta sendiri, kita drive sendiri kan. Okey. Memandu sendiri. Okey, memandu dengan kereta sendiri. Okey, so ini adalah 7 konsep. Okey, 7 hierarki ya. Memandu dengan kereta sendiri. Okey. So, apabila kita tengok daripada atas ke bawah, okay, untuk yang dua ini, okay, basikal dengan pejalan kaki, dia tak membebaskan gas rumah hijau. Okay, dia tak membebaskan gas rumah hijau. Dan kalau kita tengok daripada kenderaan awam ke memandu kereta sendiri kan. So, yang ini dia membebaskan sedikit, okay, sedikit saja. Dan bila kita semakin ke atas, dia akan membebaskan banyak gas rumah hijau. Okay. Bayangkan kalau semua orang drive sendiri, memandu sendiri, pergi ke satu tempat. Okay. You dengan you punya jiran pergi ke pasar. Okay. Dia memandu, saya pun memandu. Memang double bilangan gas rumah hijau yang dibebaskan. Kan? Alright. Okay. Soalan seterusnya. Soalan akhir. Pada pendapat anda, mengapakah mod pejalan kaki berada pada paling bawah sekali berbanding mod pengangkutan yang lain? Okay, kita tahu kalau pejalan kaki, dia tidak membebaskan gas rumah hijau. Okay, dia tidak membebaskan gas rumah hijau. Dan satu lagi, semua orang. Okay, semua orang boleh. Okay, satu lagi adalah sebab okay, semua orang mampu. Semua manusia mampu berjalan kaki. Okay. Ke satu destinasi. Okay. Mungkin ada orang yang tak ada basikal.
Tapi semua orang manusia boleh jalan kaki. Okay, itu adalah berjalan kaki dia paling banyak sekali. Okay, paling banyak sekali. Okay, dah selesai 45. Okay, alright. So kita pergi kepada latihan 4.6. Latihan 4.6. Okay, alright. Latihan 4.6 ada 6 soalan. Okay, soalan pertama, apakah dua isu global yang hangat diperkatakan sekarang? Okay, dua isu yang selalu kita nampak dalam sektor-sektor ini adalah pertama, pemanasan global. Okay, kita tahu suhu semakin meningkat kan. Dan bila suhu meningkat, dia akan menyebabkan perubahan iklim. Okay, perubahan iklim yang teruk. Contohnya mungkin sangat banyak masa kemarau. Okay, sangat panas. Tiba-tiba banjir. Okay, so perubahan iklim. Dan kedua, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil akan membebaskan gas X. Okay, apa itu X? Dan meningkatkan jejak kaki Y. Apakah X dan Y? So gas ini adalah gas rumah hijau. Okay, gas rumah hijau. Dan Y adalah jejak kaki karbon. Okay, jejak kaki karbon. Masih ingat tak apa maksud jejak kaki? Jejak kaki maksudnya, kalau kita cuba pijak, kita akan tinggalkan kesan. Okay, kalau kita cuba pijak, kita akan tinggalkan satu kesan. Okay, kesan, contohnya ini kaki saya. Okay, kaki. Kalau saya pijak di atas pasir, lepas tu saya tanggalkan saya punya kaki, saya akan tinggalkan satu kesan. So, apa yang kita buat akan meninggalkan kesan. Kesan pembebasan karbon. Itu maksud jejak kaki karbon. Okey. Soalan 3, nyatakan 3 aktiviti manusia yang akan meningkatkan jejak kaki karbon. So, ada 3. Yang pertama adalah bila kita mempunyai asap kenderaan. Okay, asap kenderaan dia akan meningkatkan jejak kaki karbon, membebaskan karbon dioksida. Okay, yang kedua adalah pembakaran terbuka. Kalau kita asyik bakar dengan tidak terkawal. Okay, yang akan menyebabkan banyak karbon dioksida dibebaskan. Dan akhir sekali adalah pembakaran bahan api fosil. Okay, pembakaran bahan api fosil. Okay, 3 aktiviti ini. Of course, ada aktiviti lain juga. Tetapi kalau kita tengok textbook, dia akan fokus pada 3 aktiviti tersebut. Seterusnya, soalan 4, macam mana kita nak kurangkan jejak kaki karbon? Okay, bagaimana kaedah? So sebenarnya apa yang kita belajar dalam topik ini adalah teknologi hijau. Kita cuba mengamalkan teknologi hijau. Okay, aplikasikan teknologi hijau supaya dapat mengurangkan pembebasan gas dan karbon dioksida. Okay, teknologi hijau. Okay, ini adalah jawapan. Dan soalan 5, apakah jejak kaki karbon? Seperti saya dah kata, dia adalah satu kesan kan. Okay. Kesan daripada aktiviti manusia kan. So, dia adalah jumlah gas rumah hijau yang dibebaskan. Okay. Jumlah gas rumah hijau yang dibebaskan. Sebab aktiviti-aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka dan pembakaran bahan api fosil. Okay, dia adalah jumlah gas rumah hijau yang dibebaskan. Okey. Dan akhir sekali kita cuba lengkapkan jejak kaki karbon. Masih ingat tak macam mana kita nak tulis? Okey. So ingat 4 keyword seperti yang saya dah ajar semalam. Okey, pertama dekat sini adalah B A G, bag. Kedua dekat sini adalah apa. Okey. A Okay, A, B, A.
Okay. Apa. Dan ketiga, dekat sini adalah EPIK. Okay. E-P-I-K. Okay. E-P-I-K. Okay. Dan akhir sekali dekat sini, okay, adalah apa? Okay. Adalah KISS. K-I-S-S. Okay, KISS. Ingat, apa, bag, epi, KISS. Okay, boleh ingat? Apa, bag, epi, KISS. Okay, alright. So, apa yang masuk ini sebenarnya? Okay, apa masuk ini sebenarnya? Right. So, first, saya cuba clearkan. Okay, bag ini sebenarnya dia adalah, okay, kita tengok bag ini, dia adalah BA. Okay, BA dia adalah bahan api. Okay, bahan api. Okay, dekat sini kita nampak contohnya minyak petroleum kan. Dan dekat sini dia adalah gas. Okay, gas. Okay, BAG ya, bahan api dan gas. Kedua, APA apa? Dekat sini adalah air. Air dan juga pembebasan asap. Okay, pembebasan asap. Contohnya karbon dioksida. Okay, pembebasan asap. Seterusnya, kalau kita tengok AP. Okay, AP ni apa maksud dia? E untuk, kalau ini adalah elektrik. Elektrik. Dan yang ini adalah pengangkutan. Okay, pengangkutan. Okay, contoh kenderaan, lori, kereta, sebagainya kan. Dan dekat sini, dia sebenarnya adalah, okay, dekat sini adalah imbangan karbon. Okay, imbangan karbon. Dan akhir sekali, KISS, K-I-S-S. So, KIS adalah kita semula. Okay, kalau kita tengok simbol ini, dia adalah kita semula. Okay, kita semula. Dan untuk last sini adalah sisa. Okay, kita nampak sampah kan? Dia adalah sisa. Okay. So, apa? Bag, epi, KISS. Boleh? Okay, so ini adalah jejak kaki karbon. Okay, jejak kaki karbon. Okay, so itu sahaja daripada hari ini. Jadi untuk seterusnya kita akan masuk bab 5 dan kita nampak bahawa teknologi hijau ni sebenarnya dia sangat penting untuk kita amalkan supaya kita dapat mengurangkan pembebasan karbon dioksida dan dia dapat menyelesaikan isu sosial saintifik dalam dunia ini. Ingat apa yang anda buat seorang walaupun seorang, okay, tapi dia akan menyebabkan satu perubahan yang sangat besar. Itu sahaja daripada hari ini dan sekian, terima kasih.